Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua puteri jelita. Cikgu harap semua dalam keadaan baik, ceria dan bersemangat bersama keluarga yang tercinta. Okey, semua dah makan ke? Baiklah, bagus kalau dah makan. Cikgu harap semua dah bersedia. Tajuk kita hari ini ialah Tiupan Emas. Okey, Bahasa Melayu tahun 4, halaman 82. Okey, kamu boleh baca dulu muka surat 82 tentang nafiri. Okey, kalau kamu tengok gambar yang cikgu tunjukkan, gambar yang paling atas tu contoh nafiri dimainkan. Okey, dan gambar kedua adalah gambar koleksi ataupun cara nafiri disimpan. Okey, dia disimpan dengan cermat supaya dapat digunakan dan berfungsi dengan baiklah apabila diperlukan. Seterusnya, mari kita lihat standard kandungan, standard pembelajaran, objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan. Murid-murid, pada akhir pengajaran dan pembelajaran hari ini, cikgu harap murid dapat mendeklamasikan sajak sekurang-kurangnya 2 daripada 3 rangkap sajak dan menjelaskan 3 maksud sajak dengan betul. Okey, nanti kita akan bincanglah untuk menjayakan objektif kita ni. Okey, cikgu harap semua bersemangatlah untuk mendeklamasikan sajak. Pada awal tahun hari tu kita dah berlatih bersajak dalam kelas kan. Okey, cikgu harap kamu masih ingat lagi teknik untuk bersajak tu lah. Seterusnya, siapa tahu macam mana bunyi nafiri? Mungkin ada di antara kamu yang pernah dengar bunyi nafiri. Jika tak ada, mari kita dengar sama-sama dalam video yang dipaparkan ini. Daulat Tuanku. Daulat Tuanku. Daulat Tuanku. Okey, begitulah bunyi tiupan nafiri yang kita akan lihat dengan lebih lanjut nanti. Okey, cikgu harap kamu dah dapat bayangkan bagaimana nafiri mengeluarkan bunyi. Okey. Aktiviti pertama kita pada hari ini, kita akan cuba mendeklamasikan sajak. Okey, sebelum cikgu minta kamu semua cuba deklamasikan sajak, mari kita dengar 2 contoh deklamasi sajak tiupan emas ni. Okey, sajak tentang nafiri ni. Okey, sama-sama kita dengar.
Sajak tiupan emas. Nafiri lambang kedaulatan menjadi saksi peristiwa penting. Saat berlaku pertabalan ketika hari perkahwinan, hadir Nafiri pelengkap istiadat. Nafiri memilih insan yang hebat untuk ditiup dengan cermat. Peniup Nafiri sentiasa dihormat, menyambung adat di dalam nobat. Nafiri tidak pernah tua, dijaga dan disimpan dengan selamat. Naik dan turun raja di tahta, Nafiri berkhidmat penuh setia selagi kudratnya masih ada. Okey, bagus. Itu contoh sajak yang dideklamasikan oleh Fimi Hanani. Sekarang kita cuba lihat contoh yang kedua. Nafiri lambang kedaulatan menjadi saksi peristiwa penting. Saat berlaku pertabalan ketika hari perkahwinan, hadir Nafiri pelengkap istiadat. Nafiri memilih insan yang hebat untuk ditiup dengan cermat. Peniup Nafiri sentiasa dihormat, menyambung adat di dalam nobat. Nafiri tidak pernah tua, dijaga dan disimpan dengan selamat. Naik dan turun raja di tahta, Nafiri berkhidmat penuh setia selagi kudratnya masih ada. Itu contoh yang dideklamasikan oleh Cikgu Gorgeous. Cikgu Gorgeous apa entah, cikgu dah lupa dah. Okey, sekarang dalam masa 5 minit, cuba kamu berlatih untuk deklamasikan sajak ini secara sendirilah, berpandukan contoh yang cikgu perdengarkan tadi. Kamu boleh undur semula dan dengar sambil bersajak, sambil cuba bersajak. Okey? Jika kamu boleh merakam aktiviti kamu bersajak di rumah, kamu rakam dan muat naik dalam Google Classroom. Terima kasih. Kita akan lihat aktiviti yang seterusnya. Aktiviti kedua, kita akan mencari makna rangkap sajak tiupan emas Nafiri. Okey? Cikgu panggil tiupan emas Nafiri lah. Okey, sebab dia berkaitan dengan Nafiri. Okey, Balkis mendeklamasikan sebuah sajak dalam pertandingan kebudayaan di sekolahnya. Okey, dalam sajak Nafiri ni ada maksud-maksud bagi setiap rangkap tu. Contoh yang pertama, maksudnya adalah Nafiri ialah alat kebesaran diraja. Nafiri dimainkan dalam majlis rasmi seperti adat istiadat pertabalan dan perkahwinan. Okey, macam mana kita nak huraikan maksud bagi setiap rangkap ni? Okey, senang je. Kita mestilah baca dengan teliti dan cuba fahami setiap perkataan-perkataan yang terkandung dalam rangkap tersebut. Contohnya, Nafiri ialah alat kebesaran. Okey, dia menggunakan petikan pada baris pertama ni. Lambang kedaulatan. Okey, lambang kedaulatan. So samalah maksud dengan alat kebesaran. Okey, yang seterusnya dimainkan dalam majlis rasmi. Okey, tengok peristiwa penting tu maksudnya inilah maksudnya majlis-majlis yang rasmilah seperti pertabalan, perkahwinan dan istiadat. Okey, seperti yang dia
huraikan dalam maksud rangkap pertama ni. Okey, kita tengok rangkap yang kedua. Contoh yang pertama dimainkan oleh orang yang mahir. Okey, insan yang hebat. Okey, dia terjemahkan dalam bentuk orang yang mahir. Okey, kita tengok baris yang kedua. Untuk ditiup dengan cermat. Okey, untuk ditiup dengan cermat ni, kita boleh huraikan seorang peniup nafiri itu mestilah seorang yang cermat dan tidak kelang kabut lah. Okey, untuk memainkan nafiri ni, dia perlukan ketenangan dan cermat. Dan yang seterusnya, peniup nafiri sentiasa dihormat. Sentiasa dihormat. Okey, maksudnya seorang peniup nafiri ni dipandang tinggilah. Okey. Dan ayat yang terakhir menyambung adat di dalam nobat. Okey. Kenapa dia dipandang tinggi? Sebab dia merupakan pewaris, okey, penyambung adat. Okey, nanti kita akan tengok apa yang cikgu akan kongsikan. Okey, yang ketiga pula, nafiri tidak pernah tua. Maksudnya, alat muzik nafiri ni dia tak ada jangka masa yang expired. Dia sentiasa segar dalam ingatan. Kalau dalam bahasa English kita panggil dia evergreen lah. Sentiasa segar lah, lebih kurang macam tu. Okey, dia tak ada, ibarat kata pepatah tu, tak lapuk dek hujang, tak lekang dek panas. Okey, dia sentiasa berguna. Okey, dijaga dan disimpan dengan selamat. Okey, alat ini perlu dijaga dengan rapi lah. Kerana naik dan turun raja di tahta akan menggunakan alat muzik ni, tiupan nafiri ni, okey, menjadi simbolik. Dan nafiri berkhidmat penuh setia. Okey, apabila berlakunya peristiwa penting-penting yang dalam majlis-majlis diraja tu, nafiri ni akan dimainkan. Okey, selagi kudratnya masih ada, okey, selagi masih berfungsi dengan baik lah. Okey, ataupun selagi selagi masih mampu lah. Okey, kita akan tengoklah ayat yang cikgu dah rangkakan tadi. Okey, sama-sama kita tengok. Okey, peniup nafiri seorang yang cermat. Seperti cikgu katakan tadi, seorang pemain nafiri ni dia seorang yang cermat. Okey, sifat dia cermat sebab nak tiup nafiri ni perlukan ketenangan, perlukan kemahiran yang tinggilah. Okey, dan seterusnya, peniup nafiri sentiasa dihormati kerana beliau adalah penyambung adat. Okey, tengok, sentiasa dihormat. Okey, inilah dalam bentuk ayat macam inilah kita tulisnya. Okey, bagi maksud rangkap yang ketiga, okey, tengok, alat yang perlu dijaga dan disimpan dengan selamat. Okey, tengok, dijaga, disimpan dengan rapi, atau kamu ada ayat sendiri, kamu boleh cuba tulis. Yang penting maksud tu menjurus kepada sajak yang dibaca tu. Dan yang seterusnya digunakan semasa raja menaiki tahta, okey, atau turun tahta. Okey, apabila pertukaran tahta ke apa ke, alat nafiri ni dimainkan dalam peristiwa tersebut. Dan yang terakhir, akan terus digunakan dalam majlis kerajaan raja-raja. Okey, majlis-majlis penting lah, seperti yang disebutkan tadi, majlis pertabalan, perkahwinan dan apa juga istiadat yang rasmi. Okey, cikgu harap kamu faham tu. Untuk mahir, kita perlu latihan demi latihan supaya kemahiran itu sentiasa diasah dan kamu dapat mencapai tahap yang terbaik lah. Kita telah sampai ke penghujung sesi pembelajaran hari ini. Okey, kita dah mendeklamasikan sajak, kita dah merungkai maksud bagi setiap rangkap 1, 2 dan 3. Jadi tugasan untuk hari ini, cikgu minta
kamu salin sajak nafiri dan juga maksud yang kita telah bincangkan tadi tu dalam buku tulis nombor 2. Pastikan tulisan kemas. Jika ada soalan, sila type pada ruangan komen. Okey? Cikgu harap kamu dapat cari masa yang sesuai ataupun lepas ni kamu boleh terus buat sebab ada satu lagi masa yang cikgu khaskan untuk kamu siapkan tugasan, siapkan latihan dan sebagainya. Okey? Terima kasih atas kerjasama semua. Semoga kita berjumpa lagi. Jika kamu ada sebarang masalah untuk mengikuti sesi pembelajaran, sila maklum pada guru kelas ataupun cikgu sendiri. Okey? Jika kami boleh bantu, kami akan cuba membantu dengan sebaiknya. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.